Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jalilah, pelajar tahun 1, semester 2 yang mengambil jurusan Makom, ingin berkongsikan mengenai satu kisah yang diambil daripada Al-Quran, iaitu mengenai kisah Nabi Nuh. Apabila kita sebut sahaja Nabi Nuh, pasti kita terbayang kisah Nabi Nuh dalam dakwahnya dan kisah tentang bahteranya. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita telusuri sedikit mengenai biodata Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh hidup selama 1056 tahun dan telah berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh telah dikurniakan 4 orang cahaya mata lelaki, iaitu Kan'an, Sam, Ham dan Yafid. Nabi Nuh merupakan salah satu Nabi yang menerima ujian yang paling dahsyat dan hebat dalam sejarah dakwahnya sehinggakan diberi gelaran Rasul Ulul Azmi. Sekarang, mari kita masuk tentang peristiwa Nabi Nuh dan kaumnya. Pada zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh banyak mencipta patung-patung berhala. Sebenarnya, patung-patung berhala ini diciptakan khas untuk memperingati seseorang insan yang berbuat baik dan berjasa pada waktu ketika itu. Namun, lama-kelamaan, kaum Nabi Nuh seakan-akan alpa dan leka dan mereka mula menyembah serta memuja patung-patung tersebut. Nabi Nuh telah banyak berdakwah dan memperingatkan mereka supaya kembalilah ke jalan yang benar dan hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, setiap kali Nabi Nuh ingin berdakwah kepada mereka, mereka akan menutup telinga, mentertawakan Nabi Nuh dan diceritakan dalam surah Hud ayat 27 yang mengatakan bahawa kaum Nabi Nuh mengatakan Nabi Nuh adalah insan biasa sahaja dan tidak ada bezanya dengan mereka, serta Nuh adalah seorang pendusta. Kemudian diceritakan dalam surah Hud ayat 32, kaum Nabi Nuh mencabar Nuh untuk mendatangkan azab kepada mereka. Lalu Nabi Nuh menjawab dalam ayat seterusnya, ayat 33 yang mengatakan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu mendatangkan azab kepada kamu apabila ia mengkehendaki, dan pada waktu itu kamu tidak akan sekali-kali dapat melepaskan diri. Kemudian turunlah ayat 37 dalam surah Hud yang mengatakan Allah mewahyukan Nabi Nuh untuk membina sebuah bahtera yang besar, dan Allah berfirman bahawa orang-orang yang zalim pada waktu itu akan ditenggelamkan. Terdapat banyak pandangan ulama-ulama yang membicarakan mengenai saiz bahtera Nabi Nuh. Antaranya, panjangnya sepanjang 300 hasta, lebarnya selebar 50 hasta dan tingginya setinggi 30 hasta. Maka bermulalah kisah Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya membina bahtera besar tersebut untuk menghadapi banjir besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali pemimpin-pemimpin dalam kaum Nabi Nuh melewati tempat pembinaan bahtera tersebut, pasti mereka akan mentertawakan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Setelah itu diceritakan dalam surah Hud ayat 40 yang Allah berfirman bahawa Allah menyuruh Nabi Nuh untuk memuatkan bahtera itu dengan orang-orang yang beriman, iaitu pengikut-pengikut Nabi Nuh serta binatang-binatang secara berpasangan, iaitu jantan betina. Diceritakan bahawa terdapat pandangan yang mengatakan bahtera Nabi Nuh ini terdapat 3 tingkat ataupun 3 aras. Aras yang terbawah sekali didiami oleh binatang-binatang yang buas seperti harimau, gajah dan sebagainya. Aras yang kedua didiami oleh haiwan-haiwan yang liar seperti burung-burung. Dan aras teratas sekali barulah diduduki oleh manusia, iaitu Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Maka terjadilah satu peristiwa bah besar, banjir besar yang melanda kaum Nabi Nuh.
gelora gelombang banjir tersebut sangat tinggi, sangat dahsyat sehingga menenggelamkan sesiapa sahaja yang tidak berada di dalam bahtera pada waktu ketika itu. Hal ini termasuklah mengorbankan anak sulung Nabi Nuh iaitu Kan'an. Ketika mereka berlayar, Nabi Nuh telah pun mengajak anaknya dan isterinya untuk sama-sama menaiki bahtera itu. Namun Kan'an menolak ajakan ayahnya dan mengatakan dia ingin memanjat gunung yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun Kan'an turut hanyut dalam peristiwa bah tersebut. Diceritakan bahawa banjir besar ini berlarutan selama 150 hari dan terdapat persoalan yang timbul, adakah masih ada sisa kaum Nabi Nuh? Tetapi menurut tafsir Ibnu Kathir menyatakan bahawa dinisbahkan pada waktu itu yang tinggal hanyalah kaum Nabi Nuh sahaja. Maka setelah habis gelora banjir besar tersebut yang berlaku selama 150 hari, berlabuhlah mereka di atas bukit Judi. Dan Nabi Nuh sebenarnya sedih dengan keadaan yang menimpa anak dan isterinya. Namun Allah berfirman dalam surah Hud ayat 46 yang mengatakan bahawa sesungguhnya mereka bukanlah dari ahli keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, dan janganlah engkau memohon kepadaku segala yang engkau tidak ketahui hakikatnya. Aku memperingatkan kepadamu agar kamu tidak tergolong dalam golongan orang yang tidak berpengetahuan. Nabi Nuh walaupun sedih, tetapi beliau tetap akur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi Nuh, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada memohon kepada Engkau segala sesuatu yang tidak aku ketahui hakikatnya. Dan jika Engkau tidak mengampuni aku serta tidak menaruh belas kasihan terhadapku, nescaya aku adalah termasuk orang yang rugi." Jadi, antara pengajaran yang boleh digarap daripada peristiwa Nabi Nuh dan bahteranya ini, saya dapat simpulkan terdapat dua pengajaran utama. Yang pertama, kita sebagai seorang Muslim sewajibnya perlu mengabdikan diri hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya daripadanya dan tidak memuja-muja atau menyembah-menyembah ciptaan-ciptaan lain yang tidak mampu mematikan atau menghidupkan sesuatu. Hal ini kerana Allah lah sebaik-baik pencipta yang boleh mencipta, mengubah segala sesuatu mengikut kehendaknya. Yang kedua, kita mestilah mengikuti arahan pemerintah selagi mana pemerintah itu mengajak kita ke arah kebaikan dan bukan ke arah maksiat yang berlanggar dengan syarak. Hal ini dikukuhkan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nombor 7144. Rasulullah bersabda bahawa wajib dengar dan taat kepada arahan pemerintah selagi apa yang ia suka dan ia benci dan tidak mengajak ke arah maksiat. Apabila ia mengajak ke arah maksiat, maka tidak ada lagi wajib dengar dan taat. Maka saya akhiri perkongsian saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih serta memohon maaf andainya terdapat kekurangan. Semoga perkongsian saya dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.